أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din. Ya Allah, berikan kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma fakkih, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berikan kami kefahaman seperti para nabi. Wa hifzal mursalin, kekuatan ingatan seperti para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham seperti para malaikat yang dekat denganmu. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran, mudahkan kami untuk menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi hifdzil Quran, lapangkanlah dada kami, jiwa kami untuk membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, dan pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu, ya. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung lagi perkongsian dalam surah Al-Insan berkaitan dengan manusia. Khabar ni Oras. Alhamdulillah. Pagi ni kita dikejutkan dengan satu aksiden yang sangat tragis, ya, melibatkan banyak kenderaan dan juga ada yang mati di tempat kejadian. Allahu Rabbi. Ya, jadi itulah yang dikatakan ajal maut. Ya, kadang-kadang bukan salah kita, salah orang lain. Ya, tapi kalau Allah kata memang nak jadi, kun fayakun, maka jadilah. Maka tuan-tuan, alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita satu kali lagi peluang untuk hidup. Adakah untuk menambah dosa? Tidak, melainkan untuk kita tambah baik amalan kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelemahan kita. Dan kalau kita ingat lagi perkongsian pada suratul Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, pada suratul Insan, yang mana Allah Ta'ala sebut pada ayat pertama. Kalau kita ingat lagi, Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan apa? Bukankah pernah datang satu masa dulu manusia tak ada siapa kenal pun. Apa maksud tersirat kat sini? Allah nak bagi tahu bahawa manusia jangan sombong. Jangan sombong. Ya, tapi kebanyakan hari ini manusia banyaknya sombong. Sombongnya manusia sampaikan tak ada masa nak baca Al-Quran. Ya, guru saya cakap apa? Kita hari ini kalau tak baca Quran sehari, tak rasa apa. Tapi apa jadi kalau sehari tak makan nasi? Apa? Dan kita ada je masa untuk makan, tu tak? Pagi kita ready nak makan, nak sarapan. Lagi tengah hari ready nak makan tengah hari. Lagi petang, malam. Kadang sehari tu 4-5 kali kita makan. Ada je masa untuk buka mulut untuk makan. Ada je masa untuk sediakan mata ni tengok WhatsApp, tengok telefon, tengok TV, tengok bola, kalah pula. Allah.
dan sebagainya. Ada je masa. Tapi time nak ambil Quran, nak buka, berat rasanya. Betul tak? Semua orang rasa benda sama. Maka sombong tak kita sebenarnya dengan Allah? Kita ambil satu analogi mudah. Kalau seorang isteri, suaminya bagi nafkah, bagi makan, bagi kereta, bagi minum. Isteri pula dah suami ni bagi macam-macam. Kemudian isteri tak nak layan tu suami dia. Maknanya tak nak bercakap. Kalau suami balik, dia terus masuk bilik. Kalau suaminya nak makan, makan sendiri. Pinggan kena basuh sendiri, baju tak dibasuh, buat hal dia je. Sedangkan suami dah bagi macam-macam kat dia ni. Bagi nafkah, bagi kereta, bagi rumah, dan sebagainya, bagi kemewahan, bagi emas. Tapi tak ada pun istilahnya isterinya tu dia buat tak tahu je. Apa jadi dalam rumah tangga tersebut? Berantakan lah. Bahkan akan menjadi dan sebagainya, na'udzubillah. Itu manusia dengan manusia. Tapi hari ini kita tak sedar yang bahawa Allah bagi kita macam-macam. Tapi apa balasan kita ke Allah? Buat tak tahu. Sedangkan Al-Quran ini adalah kalamullah. Satu hari tak baca, tak rasa apa pun. Satu hari tak tengok Quran, tak dengar Quran, tak ada rasa apa. Mana kata sombongnya kita pada Allah. Sebab tu Allah tegur pada ayat pertama ni, selalu seronok dengan dunia, terlalu seronok dengan hiburan, terlalu seronok dengan kemewahan, terlalu seronok dengan keindahan dunia ni, sampai lupakan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala gerakkan hati tuan-puan hari ni duduk dalam majlis ilmu, supaya kita kembali kepada asal penciptaan kita. Untuk apa? Ibadah kepada Allah, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian seterusnya berkaitan dengan Allah memberikan satu tawaran, dan Allah memberikan kepada manusia macam mana nak menjadi orang-orang yang beriman, macam mana nak menjadi ahli syurga. Kita tengok pada minggu lepas, kita dah pun berbincang berkaitan macam mana nak jadi ahli syurga. Pertamanya, kalau bernazar, kena laksanakan nazar. Yang kedua, kena memberi makanan yang paling disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Tak nak bagi makanan yang paling disukai. So hari ni kita dah buat belum? Minggu lepas kita dah ngaji. Setakat seminggu nak ke Senin ni kita dah buat belum? Tanya diri sendiri. Termasuk yang bercakap lah, termasuk yang sedang berceramah malam ni. Kadang-kadang ayat yang kita tadabbur ni memberikan ujian kat kita. Kita buat tak? Perlu ke tunggu kaya untuk bersedekah? Tak perlu. Apa je yang kita ada, walaupun sikit, bagi air ke, bagi minum dan sebagainya, itu pun dah satu amal jariah. Allah kata apa? Beri makanan yang paling kamu sukai, ala hubbihi. Allah sebut dalam Quran. Ini jangan bagi makanan yang dah rosak, makanan dah hujung-hujung. Beli roti tak habis, supaya esok bagi makan kat orang. Tak elok lah. Saya pernah kerja dulu kedai. Saya pernah kerja satu kedai. Saya jaga kaunter lah. Kedai Muslim jugalah satu masa dulu, lepas habis diploma. Satu pagi tu, bos tu baik, isteri bos lah. Dia bagi makan mi goreng lah, mi goreng. Kita orang pun, tiba-tiba bos bagi makan lah. Tengah-tengah makan, cakap, ini mi ni dah expired semalam. Jadi hari ni macam elok lagi masalah, so bagi kita orang makan. Apa perasaan? Allah Rabbi. Dia layan staff macam tu. Kita macam nak makan ke tak nak makan, dah makan separuh lah, stop lah makan. Takut mudarat kat kita. Dia bercakap macam tu. Kalau dia makan tak apa, ni bagi orang makan. So konsep kita nak bagi orang makan adalah bagi yang terbaik. Okay? Kalau tak bagi makan, bagi duit lah, ataupun belanja orang makan. Kemudian anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kemudian bukan sahaja bagi makan, Allah Ta'ala sebut mereka juga kena bagi sesuatu ni tanpa mengharapkan balasan. La nuridu minkum jazaa.
Ya, orang yang suka bagi makan ni, orang yang nakkan pahala hari akhirat ni, tak ada nak mengharapkan balasan. Ni dah nak bulan Ramadan ni, ambil peluang untuk banyakkan bersedekah. Ya, bulan Ramadan buat iftar dan sebagainya, bagi jiran-jiran terdekat, bagi makan. Setiap hari bagi pun tak apa. Tak maaf lah, jiran sebelah cakap tak dapat nak bagi apa, tak apa. Saya memang nak bagi. Bagi je apa pun bagi. Goreng pisang sikit, 2-3 ketul, 4-5 ketul bagi jiran sebelah dan sebagainya. Ya, ambil sahut apa yang firman Allah sebut ni, bagi makan. Dan jangan mengharapkan balasan. Ya. Kemudian wala syukura, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, tidak mengharapkan balasan, ayat 9. Dan terima kasih daripada kamu. Dah tak harap balasan. Dan juga kalau dia tak cakap terima kasih pun tidak mengapa, kerana kita hanya mengharapkan redha Allah. Kemudian ayat ke-10 ditutup dengan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari orang-orang yang berwajah masam, penuh kesulitan. Penghujung daripada kebaikan Allah Ta'ala sebut untuk menjadi orang yang beriman. Kenapa? Kerana orang yang beriman ini dia takut. Dia bukan saja nak mengharap balasan daripada Allah, redha Allah, liwajhillah. Bahkan mereka ini juga takut akan siksaan, kesengsaraan orang-orang yang berada di padang mahsyar nanti. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang masuk, orang yang ahli neraka, muka dia akan bermasam yang kerut, yang teramat. Bahkan muka mereka ni akan hitam kerana penuhnya dosa dalam jiwa mereka. Sedangkan orang yang beriman, mereka ni akan Allah Ta'ala sebut nanti pada ayat yang ke-11, fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Orang yang Allah SWT selamatkan menjadi ahli syurga, diberikan padanya balasan. Allah sebut apa? Pertama, akan dilindungi. Fawaqahumullahu syarr. Syarr ni maksudnya apa? Kesusahan, kesulitan pada padang mahsyar. Ya, disebutkan dalam riwayat hadis, kepada mahsyar manusia akan dihimpunkan selama 50,000 tahun. Allahu Rabbi. Lama tak lama? Lama. Manusia tak sampai pun hidup 50,000 tahun. Ya? Cukup masa paling tinggi pun 100 lebih meninggal. Ya? Tak ada sampai 1000 tahun, tak ada. Ya? Paling-paling 100 lebih itu paling minim, paling maksimum. Mungkin ada 200-200 orang je kot. Matilah. Ya? Itu riwayat manusia. Tapi Allah Ta'ala sebut 50,000 tahun lamanya manusia dibiarkan di padang mahsyar yang penuh dengan kesengsaraan. Tapi siapa yang selamat? Allah Ta'ala sebut fawaqahumullahu syarra. Ya, mereka ini diselamatkan, dilindungi oleh Allah, dzalikal yaum, daripada hari tersebut. Hari apa? Hari di padang mahsyar. Walaqahum, dan mereka ini diberikan padanya nadratan wa surura, diberikan pada mereka ini wajahnya keceriaan dan hatinya penuh kegembiraan. Itulah nikmat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Persoalan hari ini, pernah tak kita fikir macam mana nanti ke akhirat kita nak jadi macam tu? Kita nak dapat wajah yang seronok, gembira, ya? Kita nak dilindungi daripada kesengsaraan di padang mahsyar. Ustaz, kalau di dunia ni Ustaz dia, ciri-ciri orang yang beriman, muka yang berceria tu macam mana Ustaz? Okey, baik. Dia ada dua. Muka kat dunia, muka berseri-seri, gembira, dia boleh jadi dua. Pertama, memang Allah anugerahkan. Kedua adalah dibuat-buat. Contoh, hari ini kita tengah banyak masalah ni. Kita jumpa dengan orang, kita nak tunjuk ke masalah? Tak ada, kita senyum, ketawa. Kemudian punya banyak masalah ni, tengok rancangan Maharaja Lawak, contohlah, ketawa-ketawa, tapi dalam hati ni banyak masalah. Ya, bahkan mungkin yang sedang buat lawak tu pun ada masalah juga, tapi sebab kerja dia, so dia pun kena ketawa juga. Contoh. Ya. Kemudian
wajah seri. Ada satu, pertama Allah kurniakanlah. Kedua, pakai skincare. Betul tak? Pakai produk. Ya, pakai produk tepek-tepek, muka dia berseri, ya, daripada hitam jadi putih. Ya, itu kat dunia. Bahkan Allah Ta'ala sebut ahli syurga nanti wajahnya putih berseri-seri. Adakah hari ini orang muka putih dekat dunia hari ini dia akan masuk syurga? Tidak. Adakah orang yang muka gelap macam negro, dia masuk neraka? Tidak. Tapi Allah janji dalam Quran, siapa yang ahli syurga nanti ke akhirat bertukar jadi cerah muka dia. Cerah, berseri-seri, gembira, keceriaan dan penuh kegembiraan. Tapi orang-orang yang masuk dalam neraka, mereka ni wajahnya musam, berkerut yang teramat, bahkan hitam legam. Dalam Quran juga sebut hitam kebiru-biruan. Punya takut, ya, dengan dosa yang dulu fikir sampai hitam mukanya. Ya, Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran. Maka hari ini kita boleh judge ke? Tengok muka ni, ni berseri ni ahli syurga ni, tak? Ya, tak boleh. Ya, bahkan antara ahli syurga yang mukanya hitam, siapa dia? Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, sahabat Nabi, Masya Allah. Negro yang hanya nak mata yang gigi je nampak, ya? Tapi Masya Allah, tapak kakinya sudah pun didengari masa dia hidup lagi. Allah Rabbi, ya? Tapak kakinya sudah ada di syurga waktu dia hidup lagi. Subhanallah. Itu adalah hadis dia sebutlah. Maka hari ini kita bukan nak kejar muka berseri kat dunia, kita nak kejar kat akhirat. Macam mana nak dapatkan berseri, dan juga keceriaan di akhirat? Allah Ta'ala sambung lagi, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabarannya dengan syurga dan pakaian sutera. Pengakhiran daripada ayat tadi kita cerita pada minggu lepas dan minggu sebelumnya, yang mana hari ini ada orang yang suka bagi makan tapi dia tak sabar. Dia nak nama, ya, bagi makan anak yatim, letak muka sebiji besar, ya, nak nama. Bagi sesuatu kat seseorang sebab nak orang panggil dia, nak orang puji dia, ya. Ada orang hari ini yang buat kebaikan sebab bukan kerana betul-betul nak buat, tapi sebabkan manusia. Maka tahupan hari ini Allah Ta'ala sebut puncak kepada keimanan seseorang insan adalah bima sabar, sabar. Hari ini tahupan orang yang sabar, insya-Allah dia akan masuk ke syurga. Sabar tu macam mana Ustaz? Waktu marah je ke? Tak. Semua benda. Sabar bila lapar, sabar bila ada maksiat nak buat ke tak nak. Ya, sabar untuk buat perkara sunat, bangun solat tahajud, bangun qiyamul lail, bangun solat duha, bangun solat tasbih. Sabar untuk berzikir, sabar untuk buat baik. Bahkan sekarang ni kita pun tengah sabar, betul tak? Duduk majlis ilmu sabar, tahan ngantuk, ya, sabar dengan majlis ilmu, ya, sabar segala hal. Orang marah kita, orang hina kita, sabar, ya. Ini adalah kemuncak kepada keimanan, sabar untuk buat baik, ya. Itulah puncak kepada kemenangan agama, kepada kemenangan seseorang Islam, seseorang mukmin untuk mendapat syurga Allah. Ya, tak cukup kita hanya bagi makan tapi tak sabar. Hari ini tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang dekat luar dia sabar. Maksudnya kalau ada orang buat jahat dengan dia, kawan-kawan dia ataupun rakan sekerja dia dan sebagainya, dia okey je. Tapi bila balik rumah, isteri dan anak-anak buat masalah, melenting macam bukan ahli keluarga sendiri. Ya, sama-sama lah muhasabah, termasuk diri saya sendiri. Kadang-kadang ialah anak kita buat masalah sikit, kita terus tengking dia dan sebagainya. Na'udzubillah. Ya, kadang-kadang benda tu dah terbiasa, ya, benda tu dah terbiasa buat. Ya, tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkaitan dengan kita kena birru walidain, kena jaga ahli keluarga dengan cara terbaik. Ya, kita nak nak masuk syurga, kena sabar. Nah, maksudnya ada ruang untuk sabar. Ya, kalau anak buat perkara masalah, jangan terus menengking,
cuba cari penyelesaian. Kenapa? Jangan terus ambil keputusan lempang, marah, tengking dan sebagainya. Dengan isteri, kadang-kadang balik rumah bersepah dan sebagainya. Balik rumah tak masak lagi. Jangan terus marah, tanya dulu. Kenapa? Mungkin tak sihat, mungkin penat uruskan rumah. Maka kita pergilah keluar cari lauk. Mudah aja. Kehidupan ni mudah aja. Kita jangan cari salah, kita yang menyelesaikan masalah. Lelaki, terutama lelaki lah, sebagai ketua keluarga, kita bukan orang yang suka cari masalah, kita yang akan menyelesaikan masalah yang ada pada rumah tangga kita. Baik, kita sambung lagi. Wa jannatan wa harira. Kat sini Allah Ta'ala sebut mereka yang sabar ini akan diberikan padanya jannatan, syurga, jannatan wa harira, serta padanya pakaian sutera. Subhanallah. Pakaian sutera adalah satu pakaian yang sangat mahal, sangat mewah. Orang-orang orang-orang kaya, hartawan, mereka akan pakai pakaian yang mahal-mahal, ribu-ribu harganya. Pakaiannya pun sejuk, selesa. Ini pakaian ahli syurga yang Allah hadiahkan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga. Ustaz, kalau kita nak sabarkan itu kena marah, lepas tu kita astagfirullah. Itu bermakna sabar. Sabar. Kalau kita marah, contohnya dengan keluarga lah, marah, tidak istighfar. Habis mudah misalnya kalau kita marah anak kan, anak tu dia mengenting ataupun ingat kata-kata kita. Habis kita terus istighfar. Itu bermakna kita boleh jadi orang sabar. Okey, dia kena buat dua benda. Kalau kita dah terlepas, ada kan istilah terlajak perlahu, boleh diundur terlajak kata buruk padanya. Baik, kalau kita terlajak melakukan satu-satu perkara, kita istighfar, betul dah tu, mohon ampun pada Allah. Dengan Allah dah selesai. Dengan manusia, kita kena jumpa lah. Dengan siapa yang kita marah, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan isteri, mungkin dengan kawan-kawan kopi, ada medang, kita bergaduh dengan dia, tak sependapat, maka kita jumpalah, kita mohon maaf. Mohon maaf ni bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita ni adalah orang yang berlapang dada. Walaupun dia kata aku tak nak maafkan kau, tak apa, sekurang-kurangnya aku dah cuba minta maaf, nak cuba berdamai. Kalau kata aku tak nak maafkan kau sampai akhirat, tak apa, kita dah buat kerja kita. Tapi lepas tu janganlah terus tinggalkan dia. Kalau anak-anak, kita rasionalkan, kenapa buat macam ni, ada sebabnya kenapa kena marah. So isteri kena main peranan, suami kena main, ayah kena main peranan dalam mendidik anak-anak lah. Terutama buat macam saya kan, baru berkeluarga dan sebagainya. Panjang lagi, tuan-puan semua kalau cerita bab keluarga mungkin lagi handal kot. Anak-anak dah besar dan sebagainya. So kalau kita terbuat silap, baiki kesilapan tersebut, mohon maaf, kita berdamai. Jangan biarkan. Bila biarkan, dia akan bernanah. Istilahnya macam mana? Bila kita melukakan hati seseorang, ibaratnya kita telah memaku satu paku dekat hati dia. Kemudian kalau kita minta maaf, ibaratnya kita cabut paku balik. Ada tak kesan pakunya? Ada. Tapi sekurang-kurangnya kita dah pun mohon maaf. Tapi kalau tak mohon maaf, dia tambah lagi paku seterusnya. Lama-lama akhirnya hancur berderai, menyebabkan pergaduhan yang tidak berkesudahan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharalah keluarga kita sebab kita jaga Quran, insyaAllah. Kita sambung lagi ayat seterusnya. Muttaqi'ina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ayat seterusnya ini berkisar tentang gambaran dalam syurga. Kalau tadi Allah Ta'ala sebut, siapa yang sabar ni, sabar bagi makan, sabar buat baik, sabar buat kebaikan, aku akan beri pada jannah dan juga pakaian daripada sutera.
bukan itu sahaja. Allah sambung pada ayat 13. Di sana nanti mereka ni duduk bersandar di atas pelamin. Mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula kesejukan yang berlebihan. Ya, Allah sebut dalam Quran nanti orang-orang yang dah pun masuk ke dalam syurga akan dilayan laksana raja. Ya, diberikan padanya singgah sana. Kemudian tak rasa panas pun dan juga tak rasa sejuk sangat. Ya, Masya Allah, satu keindahan yang hanya orang-orang yang beriman diberikan. Seterusnya Allah sambung lagi, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Naungan pohon-pohon di dalam syurga itu dekat dengan mereka dan dimudahkan untuknya memetik buahnya. Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, ya, nanti ke akhirat, ya, naungan pokok-pokok apa sahaja yang kita nak makan, pohonnya dekat dengan kita. Hari ini suka makan apa? Durian, musangking, tinggi pula dah. Nak petik kena tunggu dia jatuh, lambat. Maka ke akhirat nanti Allah sebut nak buah apa je, petik macam tu je, ya, datang macam tu. Subhanallah. Katanya akalnya ke atas. Wallahu alam. Wallahu alam. Cuma Allah sebut kat sini pohon-pohon, ya, wadaniyatan alaihim zilaluha. Pohon-pohon itu dekat dengan mereka dan dimudahkan untuk memetiknya. Petik je makan. Masya Allah. Subhanallah, satu nikmat. Kita suka makan apa lagi hari ini? Contoh, kita suka makan buah tembikai, ya. Tembikai tu sejuk pula, buat air jus minum. Subhanallah, seger, ya. Insya-Allah. Air apa lagi? Durian Belanda. Makan sedap-sedap, ya. Fresh lagi. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Dan kepada mereka diedarkan cawan-cawan daripada perak dan piala-piala yang jernih laksana kristal. Masya Allah. Kenapa Allah Ta'ala gambarkan sebegitu cawan-cawan, kemudian pelamin dan sebagainya? Ini gambaran keseronokan hari ini. Siapa yang ada singgasana yang hebat, ada tempat makan yang hebat, maka dia akan seronok, dia akan bahagia. Tapi kalau ada tak nak, ada orang tanya, Ustaz, saya tak suka cawan-cawan yang kristal-kristal ni, saya suka biasa je. Terpulang lah. Ke akhirat nanti Allah bagi semua apa yang kita nak, ya, dilayan dengan sangat-sangat hebat, ya, seaksana raja. Qawarira min fiddah qaddaruha taqdira. Kristal yang jernih dibuat daripada perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Siapa mereka ni? Ahli syurga. Hari ni kita tengok cawan, ni Allah berikan apa, cawan daripada kristal. Subhanallah. Pernah tengok kristal ke? Dalam video kita pernah tengok, kan, kristal cantik. Subhanallah. Inilah gambaran ahli syurga yang Allah gambarkan dalam Quran. Mudah-mudahan memberikan kita dorongan untuk tambah baik, untuk teruskan buat amal kebaikan, untuk terus menjadi orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang solehah, untuk kita menjadi manusia yang tak cintakan dunia sangat, ya. Ambil dunia sebahagian kecil je, selebihnya kita buat untuk akhirat. Ada rezeki lebih Allah bagi, kongsikan untuk makhluk yang lain, ya. Kerana apa yang kita ada hari ini tak sampai masa Allah akan tarik. Ya, ada harta banyak mana pun sampai masa Allah akan tarik, mati tak ada dah harta kita. Selagi mana kita hidup hari ini, kalau nak infak, nak derma, buat sebanyak mana yang boleh, supaya tak menyesal di kemudian hari. Wallahu a'lam. Baik, setakat itu saja untuk ayat hari ini, ayat sampai ayat 16, ya, gambaran berkaitan dengan ahli syurga yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Kita sambung insya-Allah seterusnya talaki bacaan daripada ayat 11 sehingga ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa waqahumullahu syarra
ولقاهم نضرة وسرورا jangan lantun ya. Nada salah. Nadratan wa surura. Bagus. Fawaqa ma'asli humullah, lafzul jalalah baca tebal dan panjang dua harakat. Syarradha ma'asli kal alif lam qamariyah baca jelas. Yaum huruf lin baca lembut. Yaumi walaqqa ma'asli hum izhar syafawi baca jelas. Nadratan idgham ma'al gunnah masuk dan dengunkan bacaan dua harakat. Wa suru ma'asli ramat ma'iwan. Seterusnya ayat 12. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Wajaza ma'asli ikhfa syafawi. Bima ma'asli sabaru ma'asli jan wajibul gunnah. Tau idgham ma'al gunnah. Wa hari ma'asli ra mad iwan. Muttaki'ina fiha 'alal araik. Muttaki'i jumpa dengan mad badal ya, huruf ya sebelumnya hamzah mad badal. Fi ma'asli ha ma'asli alal izhar alif lam qamariyah. Ara ma wajib muttasil araik. Kaf itu adalah hams ya, al hams bunyi bisikan angin. Ik ada sikitlah. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Baik. La ya ra bukan ya raw. Dia ya ra dia masuk kat waw jadi la ya raw bukan raw. Kalau raw jadi ra, sepatutnya ra ya raw. La ya rawna baru cantik. Fiha syamsan wala zamharira. Bagus. La ma'asli ya raw huruf li baca lembut. Fi ma'asli ha ma'asli syam izhar syafawi. Saw idgham al gunnah baca dengan dua harakat. La ma'asli zam izhar syafawi baca jelas. Hari ma'asli dua harakat. Ra mad iwad juga dua harakat. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
Huruf zal kat sini ada berapa kali? 2 Wa zu, lidah keluar. Lepas tu sekali lagi huruf za dulu. Zi, za keluar lidah. Zila, zi. Zilaluha, wa dhullilat, tadlila. Bagus. Wada ma'asli niatan izhar, baca jelas. Izhar halki alai huruflin, membuatkan sebutan him izhar. Syafawi zila ma'asli alif kecil. Luha alif tidak berbaris ma'asli. Wa dhullilat, ini ada hams, keluarkan sedikit angin. Qutu ma'asli, fuha ma'asli, li ma'asli, la ma'iwad, panjang 2 harakat. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Sini sebutan dha kena tebal ya. Fiddah. Okey, baik. Kat sini ta marbutah. Kalau berhenti jadi ha bulat. So jadi ha lah. Fiddah. Jangan fiddat. Itu jadi ta terbuka. Fiddah. Okey, bagus. Wa yutam. Okey, sambung lagi. Wa akwabin kanat qawarira. Bagus. Wa yuta ma'asli fu'alai huruf lin, lembutkan sebutan. Him ikhfa syafawi. Bi'a ma'badan. Niyatim idgham ma'al ghunnah. Min ifa hakiki, samarkan sebutan 2 harakat. Fiddatiu idgham ma'al ghunnah dengan 2 harakat. Wa akwa asli. Bin ifa hakiki. Ka asli. Nat habas bacaannya, keluarkan sedikit angin. Qawa asli. Ri asli. Ro. Ro jumpa dengan apa? Alif. Alif apa? Alif bujur kecil. Alif ziyadah yang kecil, yang depan nanti ni. Qawarirul ayat 16. Yang 15 adalah alif bujur kecil. Okey, ada istilah dalam bahasa Arab, Ustaz lupa. Dia mustatir ke mustadir lupa. Cumanya kat sini dia bulat dia lebih besar sikit. Dan peranan bulat bujur kecil ini, istilah Melayu kita kan, peranannya hanya berlaku ketika kita berhentikan bacaan sahaja. So baca 2 rakaat lah. Qawari'u 2 rakaat. Tapi kalau kita sambung tak banyak lah. Contoh panjang, nafas panjang kan. Kanat qawari'u qawari'u. Dia tak hidup. Dia hanya hidup ketika kita wakafkan bacaan. Okey, selesai. Ayat ke-16. Qawari'u min fiddatin. Silap. Qawari'u min fiddatin qaddaruha taqdira. Taqdira. Okey, baik. Qawa jumpa dengan mat asli, ri asli, ra asli. Kat situ alif bulat kecil ataupun panggil sebagai alif ziyadah. Ini alif ziyadah lah ni. Alif tambahan. So ada ke tak ada? Maksudnya sambung ke berhenti
dia tidak dibaca, hanya ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. Mim, kita jumpa dengan ikhfa hakiki fiddatin, ikhfa hakiki qaddaru ma asli, ha ma asli, ta qalqalah surah di ma asli, ra jumpa dengan mat iwan. Wallahu a'lam. Selesai bacaan kita untuk hari ini. Dah masuk isyak seminit ini. Okey, Ustaz buka satu ayat untuk kita ulang kaji sikit supaya kita tak silap baca lah. Muka surat 516 ayat 11. Sebelum ni mungkin dah pernah kita rujuk, tapi sekali lagi lah kita rujuk. Muka surat 519 ayat 11. Jumpa 516. Ayat 516. Muka surat 516 ayat 11. Jumpa 516. Itu lebih tu 616 tu. Ayat akhir Ustaz. 516, maaf. Muka surat 516 ayat 11, baris kedua terakhir. Baris kedua terakhir. Surah Al-Hujurat. Okey, kita bagi masa sekejap. Ketemu. Baris kedua terakhir tu. Jumpa. Hujung sekali, kalimah hujung sekali pada baris kedua terakhir. Cuba baca. Tu ayat terakhir. Ini baris kedua terakhir. Wala talmizu tu kan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Seterusnya tu bi'sa tu. Macam mana baca dia? Kepih bocor ni. Keluar macam ni. Big salis. Kepih harap bocor. Big salis. Macam jadi big salis pula? Tadi dari tulisan ni apa tulis tak tahu. Siapa tulis? Cuba baca sama-sama, Ustaz nak dengar. Okay, ready? 1, 2, 3. Big sal. Big apa? Salis. Kenapa jadi big salis? Yang zawasal. Bukan big sal ismu ke? Salis tu alif satu ada wasal jadi itu sal. Okay, kalau bawa Quran sendiri apa kan, nanti balik boleh tulis. Kat sini bacaan naqal dipanggil. Naqal ni apa? Memindahkan baris. Okey, daripada asalnya bi sal ismu, bacaan naqal akan jadi bi salis. Bi salismu. Bi salis. Bukan bisal. Bi salismu. Bi salismu. Bukan bi sal. Sebabnya baris tu dah dipindahkan kepada lam. Asalnya dekat hamzah wasal, tapi naqal adalah memindahkan baris. Dia pindahkan dekat lam, so lam tu dah jadi baris bawah lah, li. So jadi bi salis. Bi salismu. So lam tu baris bawah, termasuk dekat sin lah, lismu. Okey, bi salismul fusuqu ba'dal iman. Cuba. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Okey, saja buat peringatan bersama, nanti dah nak tadarus kan. So take note siap-siap. Kalau ada Quran sendiri, catat. Ataupun tak bawa, nanti balik catat ke Quran sendirilah, supaya akan datang kita yang baca ataupun orang lain yang baca tersilap, kita boleh tegur. Ini bacaan gharib ataupun bacaan istimewa yang ada dalam Quran, yang kita kena raikan bacaan tersebut. Okey, wallahu a'lam. Ada banyak tak?
Satu sahaja. Nakal hanya ada satu sahaja dalam Quran. Tak ada tempat lain. Okey, cuma minggu depan Ustaz tak dapat berkuliah. Ustaz ada kena pergi Pahang dekat Ceranting. Ada program 3 hari, Ahad, Isnin, Selasa. So minggu depan kita berehat lah berehat kelas. Tapi Quran yang rehat, baca Quran sentiasa kan. InsyaAllah. Ha? Apa ni? Felda Ceranting. Faham? Oh ada ganti ya? Boleh insyaAllah. Oh jadi handsome pakai spek. Masya Allah. Apa? Itu bukan ahli surga tau. Tapi kalau boleh ya ahli surga lah. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama-sama kat sini. Mudah-mudahan kat akhirat pun kita sama-sama duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.